Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 26 Jun bersama saya Irfan Yazid. Kita ke berita utama. Mayat 3 beranak ditemukan dalam keadaan berpelukan awal pagi tadi selepas kereta dinaiki mereka terjunam ke dalam sungai di Jambatan Syed Omar, Baling, Kedah. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Penolong Supersuruhjaya Bomba Syafaat Kamarun berkata, kereta proton persona yang dinaiki mangsa dipercayai terbabas sebelum terjunam ke dalam sungai petang semalam. Syafaat berkata mangsa adalah guru agama di Sekolah Kebangsaan Kampung Selarong, Masyitoh Ibrahim 37 tahun dan dua anaknya Muhammad Ziyad Zikri Syarudin 7 serta Muhammad Ziyad Haziq 5 tahun. Ketiga-tiga mangsa ditemukan kira-kira jam 3.30 pagi tadi di bahagian belakang kereta terbabit yang tenggelam di dasar sungai berkenaan. Katanya sebelum itu pasukan penyelamat berjaya mengesan kedudukan kereta terbabit di dasar sungai itu kira-kira jam 11 malam tadi. Kereta berkenaan akhirnya ditarik keluar dari dasar sungai pada kedalaman hampir 5 meter dengan bantuan kren. Menurut Syafaat, pasukan penyelamat pada mulanya menghadapi cabaran untuk mengikat rantai besi pada mata kren kerana ia tercabut akibat arus deras. Justru cubaan kedua dilakukan dengan melilit rantai besi itu pada tayar kereta dengan lebih ketat sebelum kenderaan itu berjaya dinaikkan. Difahamkan mayat 3 beranak itu kemudian dihantar ke Hospital Kulim untuk tindakan lanjut. Seorang remaja berusia 22 tahun maut apabila motosikal yang ditunggangnya merempuh sebuah lori muatan tilam di Jalan Kuantan, Sungai Lembing petang semalam. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Wan Zahari Wan Busu berkata, mangsa meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala dalam insiden pukul 5.45 petang itu. Menurut Wan Zahari, mangsa Adam Daniel Hamzan menunggang motosikal mengekori belakang lori menuju Jalan Sungai Lembing, manakala pemandu lori yang membawa muatan tilam itu pula dalam perjalanan dari arah Bandar Kuantan hendak ke Kemaman. Jelas Wan Zahari, kemalangan berlaku di Jalan Sungai Lembing berhadapan restoran McDonald Indra Mahkota melibatkan sebuah lori jenis Nissan dan motosikal jenis Yamaha Legenda 115Z. Tambah beliau, siasatan awal mendapati kemalangan berlaku kerana kecuaian mangsa yang mengekori rapat kenderaan di hadapan dan gagal mengawal motosikalnya sehingga menyebabkan kemalangan. Wan Muhammad Zahari berkata mayat mangsa dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA dan proses bedah siasat dilakukan selepas ujian calitan COVID-19. Hasil pemeriksaan mendapati mangsa tidak memiliki lesen memandu dan kes masih dalam siasatan lanjut di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Berita seterusnya. Parti Warisan sedia menjalin kerjasama dengan mana-mana gabungan politik yang memenangi pilihan raya umum ke-15. Presidennya Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal berkata, parti itu akan bekerjasama dengan mana-mana parti sama ada Barisan Nasional, Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan demi kestabilan politik dan rakyat. Bernama melaporkan Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata pihak yang menang pada PRU15 merupakan parti pilihan rakyat. Justru Warisan menghormati keputusan itu dengan menjalin kerjasama yang menguntungkan rakyat di peringkat persekutuan dan juga Sabah. Bagaimanapun, Datuk Seri Muhammad Syafiee menegaskan persefahaman yang dibentuk mestilah sebuah kerjasama yang tidak berat sebelah serta meletakkan kepentingan rakyat mengatasi segalanya. Beliau turut mencemuh langkah Sheraton yang disifatkan sebagai bukan mandat yang diberikan rakyat. Ahli Parlimen Sempurna itu berkata demikian menerusi perkongsian secara langsung dalam talian di laman Facebook malam semalam. Selain itu, Datuk Seri Muhammad Syafiee menegaskan langkah Warisan melebarkan sayapnya ke Semenanjung tidak akan mengganggu gugat perjuangan asal parti itu, iaitu untuk membela rakyat dan negeri Sabah. Seramai 243,297 pendatang tanpa izin parti telah diantar pulang dengan secara sukarela menerusi program rekalibrasi pulang sejak ia dilaksanakan pada Disember 2020 dan berakhir 30 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata sehingga Khamis lepas, seramai 282,561 jumlah keseluruhan parti telah pendaftar untuk pulang dan selebihnya akan pulang secara berperingkat.
Menurut laporan bernama, Datuk Seri Hamzah berkata pihaknya akan mengambil tindakan yang tegas pada sesiapa sahaja yang tidak mahu menerima arahan yang telah dikeluarkan. Ujarnya walaupun tempoh hari masih panjang lagi, ramai yang mengambil lewa. Datuk Seri Hamzah berkata kebanyakan parti tinggal di sini tanpa dokumen yang sah atau tanpa pengesahan yang dibuat oleh imigresen. Jelas beliau begitu juga dengan majikan yang mengambil mereka bekerja akan dibawa ke mahkamah untuk tindakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Kenduri Rakyat di Kampung Anak Kurau semalam. Dalam pada itu, Datuk Seri Hamzah menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap parti yang enggan mendaftarkan diri untuk pulang secara sukarela setelah tempoh pelanjutan itu tamat. Katanya pendatang tanpa izin boleh mendaftar untuk pulang menerusi program itu atau membuat permohonan untuk bekerja di negara ini secara sah menerusi program rekalibrasi tenaga kerja. Tambah beliau, parti yang ingin pulang menerusi program rekalibrasi pulang perlu memiliki dokumen perjalanan sah yang diluluskan kedutaan masing-masing dan memiliki tiket penerbangan atau feri untuk pulang ke negara asal. Mereka juga perlu membayar kompaun RM500 menerusi kad debit atau kad kredit atau Touch and Go e-wallet sahaja dan mempunyai slip ujian saringan tindak balas berantai polimerase RT-PCR yang sah laku dalam tempoh 72 jam daripada berlepas. Filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan terus mencipta sejarah apabila meraih kutipan hampir RM3 juta sejak mula ditayangkan di pawagam tempatan Khamis lalu. Pada hari pertama tayangan, filem terbitan studio kembar ini mencipta rekod sebagai filem epik tempatan pertama mencatat kutipan RM1 juta. Tayangan hari kedua Jumaat lalu menyaksikan filem arahan Syamsul Yusof meraih kutipan RM1.8 juta. Sehingga semalam, filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan sudah mencatat kutipan hampir RM3 juta dengan jualan tiket dijangka meningkat hari ini berikutan cuti hujung minggu. Filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan diterajui Datuk Adiputra yang diberi tanggungjawab menghidupkan watak pahlawan Mat Kilau Imam Rasu atau Mat Kilau. Filem itu disokong bintang hebat termasuk Wan Hanafi Su sebagai ayah Mat Kilau iaitu Tok Gajah, Beto Kushairi sebagai Wahid, Kir Rahman sebagai Usop, Fatah Amin sebagai Awang dan Johan As'ari sebagai Yasin. Tak ketinggalan Datuk Rahim Razali, Namron, Syaharuddin Tambi, Eli Suryati, Farah Ahmad dan aktor handalan Indonesia yang juga pernah membintangi filem Star Wars, Yayan Ruhian sebagai Toga. Sebanyak 2,302 kes jangkitan COVID-19 direkodkan semalam, jadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 4,516,936 kes. Menurut laman sesawang COVID Now, kes aktif pula adalah sebanyak 28,010 kes. Daripada jumlah itu, sebanyak 1,034 kes sedang menerima rawatan di hospital, termasuk 33 di unit rawatan rapi ICU dengan 18 kes memerlukan alat bantuan pernafasan. Kes sembuh yang direkodkan dalam tempoh sama pula adalah 2,539, menjadikan kes kumulatif sebanyak 4,490,906. Bagaimanapun, tiada kes kematian baharu direkodkan. Sehingga kini COVID-19 telah mengorbankan 35,745 nyawa di Malaysia. Baiklah, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.